أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك خير ما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إننا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجاءنا بفضلك يا رب العالمين. وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا رب العالمين. ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة وحسن الخلق وحسن الظن بك يا رب العالمين يا خير الناصرين يا فتاح يا عليم. Nebul satu dah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala syahadan. Arti dosa besar itu kena nak kena ni. Dosa besar tu. Arti dosa besar itu barang yang dijanji, barang yang dosa yang dikerjakan oleh seorang dijanjikan akan orang itu oleh Allah Ta'ala atas orang yang berbuat demikian itu dengan seksanya yang terlebih sangat. Janji dalam Quran, janji wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa lebih berat, lebih sangat dalam Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Taala banyak kisah ni. Wa illam taf'alu, kalau mu tak buat, mu tak ada beriman langsung dulu. Walan taf'alu, dan akan datang pun kamu tidak beriman, tidak buat hak Tuhan suruh. Fattaqun nar, maka takut olehmu, jaga olehmu diri kamu akan api neraka. Mu kena takut akan neraka. Maknanya kalau mu tak buat, mu kena takut akan neraka. Kenalah kamu buat, kan tak buat juga. Waquduhan nas, bahan bakar neraka ni an-nas wal hijarah, manusia yang diraka kepada Allah dan batu. Bahan bakar dia batu untuk nak menambah azab atau amat sangat, untuk nak menambah azab akan orang yang dihunikan ke dalam neraka. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata orang Murji'ah, dengar saja Murji'ah ni, kerana kita ni ambil kandoknya habis ni nak ulas semula, kerana sekaligus ni dia tak habis nyata, dia royak selit-selit dah ni. Murji'ah ni orang teruk, orang betul mana kita tak ada nyata lah ni. Murji'ah, kata Murji'ah ni puak harap semata gitu ya, kesimpulan pendek-pendek, tapi ada nama dia. Kamu tak berai gila ni. Murji'ah ni orang harap semata. Salah sikit harap siapa? Salah sikit harap apa? Salah banyak satu apa? Sengaja buat. Menyena-nyenakan akan Allah Subhanahu wa taala pada mengijakan maksiat, harap apa semacam. Tak merendah diri. Dan sekalian dosa besar itu kecil dan tiada mengapa berbuat dosa selagi kekal atas Islam. Tengok jadi. Ya jadi. Tak nganyi kalau gitu. Mun kekal dah Islam buat gapo tak apa.
Orang bukan Murji'ah, ada berkecil seakai-akai ini bukan, tapi bukan begini. Nah, dosa kecil dan dosa besar, nah, maka dosa kecil terhapus dengan amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang kalau dosa kecil. Nah, illa lamam, dia panggil dosa kecil ni lamam. Terkadang terhapus dengan mulazamah Jumaah tak ada tinggal, dan lain-lain lagi banyak sebut dalam hadis. Dosa kecil. Apa makna dosa kecil? Dosa yang sekaligus buat tidak janji dosa besar. Kecuali dosa kecil itu tak tobat langsung. Bulan alik tak ada pernah tobat. Itu lain cara. Dosa itu semua kecil belaka. Orang ahli sunnah dia kejap juga. Dosa besar apabila dia ampun sama dengan dosa kecil. Gitu dia. Tapi kena dapat keampunan. Itu dia nam. Di segi tak ada kena azab. Dan tiada mengapa ni Puak Ahmadiyah. Dia kata tak mengapa. Nah, tak ada salah, tak ada keberatan apa. Tak ada kena janji. Dia ada mengapa berbuat dosa selagi kekal atas Islam. Itu Puak Ahmadiyah. Puak harap baik dengan melanggar akan perintah Tuhan. Dia berzina, kita harus selesai. Apa yang jadi? Dosa besar kecil. Dia ambil fikir dia jahat ni mari, sama setuju. Hukum ambil nafsu hukum. Lari daripada garisan Allah. Makan riba. Nak makan lemo, beri kita benar dia. Sama setuju. Maka dia kata, tak berdosa. Selagi kekal tak Islam. Kami tidak ingkar Islam. Tapi dia buat dia tak ingkar. Mulut dia kejap itu, pada buat tel lain. Tapi tidak dipanggilkan munafik. Tak ni. Apa pasal zahir nyata-nyata. Kata orang Khawarij. Orang Khawarij ni pada dasar asalnya orang yang keluar daripada garisan Islam dengan amnya. Khawarij seperti puak yang cucuk kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Puji sahabat lain. Ada kumpulan tu. Ada puji Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dia celah kepada Sayyidina Abu Hurairah. Dia menuduh Abu Hurairah macam-macam. Ni puak Khawarij ni macam-macam corok dia. Tapi kesimpulannya puak maki sahabat. Bukan sekalian sahabat. Maka orang memaki, bukan maki kata celaka bengong. Nah, maki mana? Nuduh akan sahabat yang tidak munasabah dan bukan. Sedangkan sahabat masuk di dalam umum firman Allah Ta'ala radhiyallahu anhum. Nah, dan waradu an, itu sahabat. Maka ahli sunnah wal jamaah, orang maki sahabat yang lampau jatuh agama, murtad. Kerana membawa kepada maki kepada Nabi. Bila nak maki kepada Nabi, maki kepada Allah. Iaitu melekeh akan Nabi dan melekeh akan Allah. Misalnya dia cucuk kepada Abu Hurairah. Ahli sunnah terima segala-galanya Abu Hurairah. Dan sejarah Abu Hurairah, asal dianya penegak besar. Orang maha agung di dalam perniagaan minyak bau yang ambil daripada negeri Yaman. Besar negara dia, kaya benar-benar. Sebelum pada dia masuk Islam, kita dia dan usaha daya dia nak kerak dua tubuh Nabi Muhammad. Buat taktik nak kerak dua, kat dua sini. Tak boleh sebelah, tak boleh sebelah. Nah, maka dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, cinta hati kasih pula dah masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dengan mukjizat Nabi Muhammad, dengan pertolongan Allah, demi hari, demi masuk, esok lagi, kau kasih, hingga tidak tinggal semasa dia hidup dalam jadi sahabat dengan Nabi, bersama dengan Nabi bila masuk Islam,
tak ada masa dia tinggal Nabi. Pasal tu riwayat dia masuk Islam sekejap, hadis riwayat Abu Hurairah lebih banyak pada orang Islam lama. Lebih banyak riwayat hadis daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Ali. Sekarang Ali sepupu Nabi, dia banyak hadis. Tapi ada riwayat pada Abu Hurairah perawi itu dhaif, maka dikatakan hadis dhaif. Kalau dia tak ada dhaif. Dan dia kasih kepada Nabi, ada sebut di dalam kitab Syarah Minhajul Abidin. Dia pergi ke mana dengan Nabi? Tempat hak hemah keldai Nabi naik, atau kuda ke ada uda. Situ kuda awak gitu. Kuda lenggok sampai situ. Dia sampai situ dia lenggok. Lepas Nabi wafat dah. Dia sampai situ dia picu kuda dia tu jadi lenggok sepanah Nabi lenggok. Coba sampai kali yang ketiga, bakpo awak ni. Entah apa engkau? Sampai situ awak itu. Ya tu aku ingat sampai situ bila dia tanya tu baik mata. Rasulullah hemah Rasulullah sampai ni jadi gitu. Ni ayat kasih. Tapi orang Khawarij dia kata hadis Abu Hurairah ni kena kaji dulu. Karena Abu Hurairah ni orang baru masuk Islam. Riwayat hadis banyak. Tak mungkin manusia nak ingat sampai gitu mau. Dia tuduh. Sedangkan Nabi kata ashabi kan nujum. Sobat aku semua mana-mana satu pun, walaupun yang baru masuk Islam, bimbing dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad, bimbing Allah Ta'ala, baru masuk Islam. Lepas masuk Islam, kekal dia sampai mati. Dan Nabi wafat, lepas masuk Islam dia tu, tak sampai seminggu sekalipun, perkataan orang ni, perbuatan orang ni, masuk dalam umum Nabi sebut ashabi kan nujum. Semua sahabat aku tu seperti bintang. Bi ayyihi muqtadaitum. Dengan yang mana satu kamu ikut, maka dapat hidayahlah kamu dengan dia. Maka orang cucu pada sahabat, na'udzubillahi min dzalik. Khilaf ulama di antara paling kurangnya afsaqul fusaq, sejahat-jahat manusia. Terkadang membawa kepada jatuh agama. Pasal bila kata Nabi kata begitu, dia kata jahat, maknanya Nabi bodoh. Nabi tak tipu dengan orang itu. Nabi tidak tidak sikap benar. Nabi tidak benar. Bila Nabi tak benar, tapi ambil sahabat macam tu, maka jadi bohong ke Nabi. Orang maki ke sahabat ialah maki kepada Nabi Muhammad. Bila kata maki kepada Nabi Muhammad, tak jaya Nabi Muhammad, mana tak jaya Tuhan pilih Muhammad jadi Tuhan boleh Muhammad jadi rasul. Ditakyid, dikuatkan Nabi Muhammad dengan beberapa mukjizat. Kalau menyalahkan adat, maka orang maki sahabat paling rendah sejahat-jahat manusia. Bab naik tinggi dia membawa pada jatuh agama. Tu Pak Khawarij. Kata orang Khawarij, sekalian dosa itu besar laku. Dan sekalian orang yang berbuat dosa itu kafir. Tu Khawarij lah dah. Maka kata setengah mereka itu bata. Maka kata mereka itu ini kata ekstra kita. Kata Khawarij dan Murji'ah itu batal, tak betul, salah, lagi amat sesat. Itu dia. Habis dah. Kedua, dah apa? Dan syarat taubat daripada dosa. Dan syarat taubat, tengok dalam kitab ni dia buat syarat taubat tu. Daripada dosa, hak Allah Ta'ala itu 3 perkara. Dosa kita dengan Tuhan, tinggal semaya, tak keluar zakat, buat kejahatan, berzina, apa dah? Curi. Curi itu hak kait dengan orang. Hak Allah Ta'ala saja. Tak puasa. Tu hak lah. Syarat taubat dosa hak Tuhan saja, tidak berkait dengan makhluk. Dikena hak Allah Ta'ala, yang ini dosa tak berkait dengan sama manusia. 3 perkara. Pertama, menghilangkan dosa ketika taubat ni. Jangan duduk dalam tengah duduk buat dosa. Berhenti ketika dia taubat tu. Tapi dia buat sini menghilangkan dosa.
Bila jadi sunyi dalam hati, jangan teringat lagi dah. Kedua, menyesal dirinya daripada berbuat dosa. Masing-masing tahu berapa tu sesal. Tak mudah, tak mudah salah. Dan ketiga, sahaja yang putus dengan tiada, bukan yang sengaja dengan putus, bukan yang. Nah tu tak erti kalau yang tu dah. Nak dia objek mana yang? Sahaja dengan putus, yakni dengan memutuskan. Dengan putus, nanti lu cikgu. Sahaja yang putus. Dengan tiada kembali. Saja dengan putus dalam hati, putus hati kata tak saya kembali buat dah. Yang boleh, tapi tak apa. Saja dengan putus kejap. Putus lagu mana? Putus kerak mana? Putus dengan tiada kembali kepada dosa sekali-kali. Tak saya boleh buat dah. Maka di sini apa arti? Tak saya buat dah, tak saya kembali dah pada dosa itu sekali-kali. Kalau di dalam Minhajul Abidin, tak saya buat dosa besar, hak tu dan semacam itu. Itu syarat dia. Maka di dalam Minhajul Abidin dia buat contoh. Minta maaf, bunyi sebenarnya nak kecek locok. Tapi bukan. Orang ni dia jahat. Dia karuk, dia berzina. Maka dia tobat dia sesat sungguh. Dia berkahwin. Tak sesat pun tak sih lah. Tujuh air mata. Tapi tak ada niat nak kembali pada dosa tu dan dosa seumpama tu. Dosa seumpama tu kalau orang berkahwin, suami isteri, hak dosa besar tu zina, dalam hak halal apa? Fa'tazilun nisa afil mahid. Wajib mengasingkan diri daripada berseronok dengan isteri ketika datang haid. Maka orang berseronok, apa tak ada nak kecek locah ni, tak sederah sangat dengar dia mengatakan berat baba main bahaya kecek penyakit tu. Maka orang berseronok dengan isteri, dan isteri bersuka seronok ketika mari haid. Dosa dia sama besar dengan zina, tapi tak ada kena rejam. Tapi dosa besar itu zina. Karena masuk dalam umum fa'tazilun nisa afil mahid. Sama dengan kata wala taqrabuz zina. Jangan malu masuk kecek ni bukan nak kecek locok. Kena tahu hukum, kadang-kadang orang tak tahu. Banyak orang tak tahu. Siapa orang teriak tapi amu ada. Bukan ketekoh dari tangan darah. Kadang-kadang orang ni dia mari, dia siapa pak je, tak ada siapa. Maksudnya kemahuan nafsu keluar tu jadi hukum dalam hari dosa besar. Tak tahu lepas tu apa. Kalau tahu dia kau berlebih ni itu dia karuk. Lepas tu bila dia karuk tak sih, tapi dia mari dekat tu. Orang panggil kembali pada dosa serupa. Di segi perbuatan dosa serupa. Tapi dengan isteri tak ada kena rejam. Nak orang lain kena rejam. Maknanya bila tobat, iqrar dan azam dengan putus. Putus kan? Putus dengan bahawa tiada kembali kepada dosa yang tersebut dan dosa yang sama besar dengan itu. Dia buat contoh soal lagi. Contoh lain. Umur 90 dah. Tak ada nak dah. Balik nung pun tak ada nak dah. Dia umur dia sampai 90. Nak duduk sedap, nak makan sedap, nak begitu, tak ada perasaan itu. Tak ada cinta sikit habuk. Tapi nak tobat pada dosa tu, dosa yang seimbang dengan Tuhan pun ngumpat kau orang sama besar. Ngumpat kau orang lagu dia ambil kita cikgu ni, hidup bahang ke cikgu ni pula dah. Ambil hak ni bahang kau orang ni pula lagu bobak dosa lebih besar dah tu lagi. Kena putih berlaku. Maknanya kalau buat dosa besar, tobat pada dosa besar, berazam dengan putus tak mau kembali dosa ini dan dosa yang seimbang dengan dia sama besar. Seimbang di segi sama besar.
Ngupak ni bukan berat seperti tu. Riba. Riba tu hak sanggup ngawal. Nah. Tak mau berlaku. Itu baru syarat tobat. Meninggal akan dosa besar. Ketika tobat. Ya, kena ada azam. Walaupun nyeduk mari jolok nak pergi ke mana dia pergi jumpa ngajak guru kalau kecil salah tu pergi kata itu hal lain ketika tobat sesal an-nadamu taubatun ya habis dan jikalau dosa itu daripada hak orang itu dan jikalau dosa itu daripada hak orang itu dan jikalau telah berhitung syarat yang tersebut itu dia lah tobatnya kalau orang tu seorang lah tak ada bergaduh dengan orang maka tentulah dikabulkan tobatnya, jangan ragu bila tiga perkara ni hak dengan Tuhan dosa ni jangan ragu Tuhan terima syarat hadis Nabi cukup syarat tiga ni jangan buat Tuhan terima kedak dosa pula juga tu karena dijanji dengan Allah innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib wa ulaika yatubullahu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim orang berdosa tobat daripada dosa dengan segera dengan syarat tadilah ni. Maka orang tu wa ulaika yatubullahu alaihim mereka itu menerima oleh Allah Taala keadaan mereka itu akan tobat. Licing. Maka orang yang bertobat yang juga syarat ini masuk di dalam umum hadis Nabi kata at-taibu minal zambi yang bertaubat daripada dosa kamal la zambalah sama dengan orang tak ada dosa. Dah. Sama dengan orang tak ada dosa. Dan kata setengah ulama arifin orang berdosa besar dia tobat banyak orang ni amat mulia karena dia patuh kepada Allah dan yakin lebih takut pada apa-apa lagi pasal tu dia tobat dan tobat ini satu tutup teh yang diperintah oleh Allah Ta'ala akan orang berdosa. Kalau awak tak berdosa awak tak tobat maka orang berdosa wajib lagi dah dia kena tobat itu dia kata kelebihan. Maka orang berdosa perbuat dia dosa dia tak ada ingkar dosa maka dengan kena berdosa dia banyak tobat tidak menghalangkan kerana dosa yang terlampau dan dia tobat pada ketika itu dengan nasihat sebanyak-banyak tobat daripada berpindah kedudukan dia daripada orang biasa kepada jadi wali tidak terhalang boleh sepatutnya dalil khafi'atu Adam Nabi ada orang mula-mula salah yang kecek di setan terturut perbuatan yang diurai yang diberi keterangan yang dianyu oleh setan silap guna perkataan yang difaham oleh Adam setan tak ada silap yang nak tipu dah Nabi ada dengan kata nasihat inni lakuma laminan nasihin aku untuk kedua engkau nasihat maka nampak Nabi ada tersilap maka bila salah Nabi ada memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun maka Allah Taala firman fattabahu rabbuhu saya pilih pula dia tak menghalangkan berada jadi nabi dan rasul dikasihani oleh Allah Taala tak sama dengan anak dia Qabil bin Habil fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin Qabil bin Habil kerana tekan nafsu bubuk adik hak beranak dengan dia hak menikah dengan Qabil ada hak menikah dengan Habil nafsu menekan dia lepas bunuh fa asbaha minal khasirin sesat juga dia tapi bukan sesat apa sesat bengong tak pandai nak kamu duk pikir dengan busung tengok gagak gali lubang baru pandai khasirin situ khatam hazak ada pun khasir orang yang berdosa
sesal lepas pada buat dosa, maka ini dapat pahala dan dapat kelebihan. Tu dah. Dan apa dia? Dan dikabulkan taubatnya. Jangan ingkar. Jangan perasa dia kata, Tuhan nak terima kita. Jangan bagus. Taubat, berdoa minta keampunan. Dan masuk dalam umum ayat kata, ud'uni astajib lakum. Memohon doa oleh kamu akan daku, nasib aku perkenankan untuk kamu. Dan jikalau kembali lagi, lepas tu sesal semua, moga apa? Nikah tak kuat mana dah. Kembali pula dah semula. Kembali lagi ia kepada dosa pula atau lainnya, maka dia dah bernasar taubat orang itu. Nah, hal pada tak ada bunuh. Terima dah hal pada sudah. Buat semula, malikan dengan taubat serta sepenuh syahadatnya pula. Orangnya kacau tanya, bila-bila duk taubat tak sehingga telitah dia taubat kira. Amat tak sih, dah punya mari muka besok. Ya, mari telitah hati dah taubat kira. Tahqiq hati tak mungkin. Kalau dia marian, mungkin pun nak ada ketemu saya ku. Tak ada, saya fikir tu. Mung kata kalu, bukan kalu kenyai kok mu. Ada ke kenyai dengan kalu? Nah, ada. Agak terima selalu dah. Dia akan apa? Atau dengan fadlillah, dengan taubat serta sepenuh syaratnya, atau dengan fadlillah. Dengan limpah kurnia Allah aku boleh taubat dengan sepenuh. Atau dengan mengucapkan kalimah yang musyarrafah la ilaha illallah serta ikhlas hatinya. Dan iaitu kalimah musyarrafah la ilaha illallah seperti kata Syekh Sanusi radhiyallahu anhu. Nah, dia kata jumhur Malikiyah ke? Kata jumhur Malikiyah radhiyallahu anhum. Sah taubat orang tu kalau dia buat bulat pun. Hak taubat bulat depan, hak lepas dah pesah, tak ada punah apa-apa. Nah. Saat ni dia kata orang taubat sesat, tak ada pasal. Gila mulut aku ni sesat tak bu. Tu ni dah. Duk tak lama lepas makan nasi khabu. Esok meja lain, demo duit kita, nak beri kau orang perangai. Mau royak enggak lain pula. Nah. Oh, kau selalu dah. Nyakit kumen. Cocok dah sini apa dah kumen ni? Kipak kumen lain pula. Tak apa. Tapak semula pula. Cukup syarat suasana ni. Sesaklik mayalah tapak. Tekageng makan rencana pula kedah. Pula dah. Tapak. Jangan risau. Dah. Dah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala luas, lebih besar daripada kesalahan. Wa rahmati wasi'at kulli syai. Gi. Bergerak mula raja kata istighfar, kembali. Dan lama kelamaan kata ulama arifin orang ni akan benci segala dosa. Sebagaimana Abu Hurairah. Segala apa yang dia buat dulu-dulu semua bila dia rapat dengan Nabi Muhammad, dia amalkan yang diajar oleh Nabi Muhammad. Dia tiru apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tak ada raya, tapi Nabi Muhammad buat yang dia buat. Akhir, segala kejahatan yang silam, semua tu, dia sesat sungguh-sungguh. Hingga penegaan dia, kau habis, tak sih. Hidup dengan zahid yang sepenuh. Tanpa kewafat Abu Hurairah. Dan dia lah orang riwayat hadis banyak. Tapi itu tidak mustahil nak mendapatkan ilmu syarak. Walaupun kita mau banyak dah, kalau kita belajar dia akan pandai. Tu hebat. Jangan putus so. Contoh sahabat lana. Nah, dan orang lain ni berbelana. Abu Hurairah, Abu Hanifah mau 40 orang ngaji. Nah. Kata jumlah ramai. Sah taubat orang itu daripada dosanya. Dan jikalau dengan mujmal, dengan cara bolong sekalipun balaman dosa, aku ni sibuk dada banyak dosa, tak tahu berapa nak royak. Nak bila sosok tak ingat dah.
tak ingat gano daripada umur 18 itu ingat sampai ning. Ning bila? Ning 9. Nah, baru nak sedar. Tuak nak ingat. Pak kemarin dulu pun tak ingat dah berapa putih. 40 tahun. Itu jika kalau mujmal. Nah, Habis itu dia dalam doa, Allahumma ghfirli dhunubi. Ampunkan ya Allah kepada hamba segala dosa. Zunubi kata M ni ada banyak. Allahumma ghfirli zambi satu dosa. Kata-kata zunubi di mana apa dosa? Baca tu banyak. Nah. Dan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Engkau cipta akan daku ya Allah. Wa ana abduka. Hamba engkau. Wa ana ala ahdika. Hamba wajib patuh mengikut yang disuruh, yang dijanji oleh Allah Ta'ala. Wa wa'dika mastata. A'udzubika. Hamba berlindung dengan dikau min syarri ma sana'tu. Daripada kejahatan yang hamba laksanakan. Abu ulaka bizambi. Hamba kembalilah taubat kepada Allah dengan dosa-dosa hamba. Zambi dengan mana dosa-dosa hamba semua. Tak ada lagi dosa 2-3. Asal dosa kecil besar. Tengok tu. Royak besar, royak taubat, royak kata-kata Nabi Muhammad hajar. Letak nama pula pengulu istighfar. Widuk ngam ngulu sama ni tak lah orang ni. Nah. Agree banyak dengan gulu ni. Jaminnya banyak. Baca banyak. Jangan jadi malah. Malah mulut gerok bila letak kereta sore bila saya baca. Pada jawab kata tak ada masa tu dusta 1%. Bukan ngepek kau kata tua. Aku sendiri pun betul lah. Kamu duduk kejek tu. Kalau tak buat gitu. Bau gitu lah. Dia kata kau orang. Habis ini dia. Kata Jumhur Malikiyah tadi, dimaafkan malikan dengan taubat serta sunnah syaratnya, atau dengan fadlillah, atau dengan mengucapkan kalimah yang musyarrafah serta ikhlas hatinya, dan iaitu la ilaha illallah, seperti kata Syekh Sanusi. Waktu Jumhur Maliki dia nak kata, bila kita dosa banyak, kita ada istighfar, dia suruh zikir itu banyak kita. Maksud dia sini kata la ilaha semua saya Sanusi lah. Kata la ilaha banyak duk mulut duk la ilaha illallah, la ilaha illallah, duk sore duk apa duk buat apa pun. Boleh kata kalimah musyarrafah ni di bila-bila masa. Jangan tekah duk jamai duk nak buat haji. Tekah kecing, tekah lain boleh buat. Duk kedai kalau di warung cek, bukan orang masuk 24 jam tak ada bukti. Bawa tu best Allah. La ilaha illallah. Tak sama laung lah. Tak sewa lakat lerah lah. Macam sama la ilaha illallah. Kerana ulama menghuraikan. Ada dalam sebuah kitab Syekh Daud menyatakan kelebihan la ilaha illallah amat banyak sekali. Seperti Syekh Nasusi. Yang amat penting sekalinya membanyakkan baca tahlil la ilaha illallah di dalam hidup harian kamu. Di masa yang kamu tak buat hal lain, dia sabak bagi terbuka mata hati dan terhapus daripada segala dosa dengan limpahkan ya Allah. Tu fadlillah. Habis. Dan kata jumhur ulama radhiyallahu anhum, dan disyaratkan pula bagi taubat daripada dosa itu hendak ia sebelum waktu ghargharah. Ghargharah nazak. Kapan yang batal tu tak gelik dah. Tak akan sembuh dari tu. Yakni waktu sakratul maut, nak ambil nyawa. Syarat jangan tikot tu. Tikot tu nampak dah, tabat tak terima dah. Sebelum pada ghargharah, tu sakit berat dah. Ghargharah tak lagi tapi tak ada jalan dah. Pada kajian tabib, pada tengok orang ramai, pada perasa diri kita pun tak ada jalan. Boleh lagi taubat biar nasuhah, biar terima lagi. Jangan ghargharah. Di keduk nazak, di kenyamuk sampai batal halkum. Mana lalu?
Falaula iza balagatil hulqum dari surah Al-Waqi'ah. Apa tidakkah apabila sampai ruh pada batil kaum atau hulqum iaitu ghargharah. Wa antum hina idzin tanzurun, semua waris kaum kerabat sahabat andai jiran tetangga pakai tengok tadi buat apa sekarang dah. Nah, orang yang mati tu yakin dia ni tak ada buat apa, semua dia tengok anak kau, bini kau, kasih kau, gapo segala harta benda pun. Wa antum hina idzin tanzurun, kamu pada ketika itu pada orang yang hadir gara-gara ni tanzurun, melihat kamu sekalian akan dia. Nah, tapi ingat, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Aku lebih hampir pada kamu. Bila yakin orang tak apa-apa, hati kita tidak lalai daripada Allah Ta'ala waktu ghargharah sekalipun. Nak kata tak tumbuk dah la ilaha illallah, tapi hati tak ada lalai. Ada dia. Nah. Dan orang lain tengok bila tak lewat apa, kembali tak berdoa mulut bila dengar dia dalam hati, ya Allah, selamatkan keluarnya orang ni. Tak boleh. Jangan itu susi-susi buat takut buat nak. Tak boleh dah, kena beli dah. Nah. Walakin la tubsirun. Falaula intum ghaira madinina tabi'una in kuntum shadiqin. Nah. Ada. Kalau mu tak sedar diri kan? Pergi dengan lalai. Kalau sedar diri, keluar kamu walaupun orang tak boleh tolong. Nah, tapi kamu tidak lalai kepada Allah yang mengaruniakan rahmat dan nikmat ialah Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Itu dia. Nah, ingat jangan lupa untuk baca semua tu. Nah, suratul Waqi'ah isi kandungan tepat amat penting macam ni, jangan buat mudah-mudahlah. Disyaratkan pula bagi taubat daripada dosa itu hendak ia sebelum waktu ghargharah, yakni waktu sakratul maut atau barang sebagainya. Sama juga taubat orang yang kafir dengan masuk Islam. Orang kafir taubat dia daripada segala dosa masuk Islam. Dah. Karena al-Islam yajubbu ma qablah, Nabi kata. Islam itu menghilang kesalahan yang telah lepas. Kalau tidak sampai ghargharah, yang masuk Islam seperti celah tu, Tuhan tahu di hakikat seperti segala dosa dia umur 99 dah dia dosa tu. Apa habis? Licin. Boleh sebutin Islam, iman. Maka tidak kurang kalau boleh. Sebenar Islam dan iman dia bawa pergi ketika tu. Nah, tetap pada umur 99 dah. Ada 5 jam dah dalam ghargharah lagi. Dekat benar dah. Macam ada dengar ikhlas hati. Segala dosa yang telah lepas dia bawa. Sekali dengan kafir tak apa habisnya. Boleh keluar mana? Nah, kelebihan dia seluruh dunia ni untuk dia. Orang Islam melah hanya. Ittifaq. Nah. Dengan masuk Islam. Masuk Islam bukti kau ghargharah tak terima dah. Satu. Halnya kata taubat ni sebelum ghargharah tu ittifaq, sepakat. Tidak ada persalahan Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Dah. Atau taubat orang yang mukmin daripada dosanya atas kata Imam Asy'ari, halnya khilaf dengan Imam Abu Mansur kepada sah taubat orang yang mukmin daripada dosanya dan jikalau waktu ghargharah sekalipun. Khilaf di antara dua ni setengah kata orang mukmin taubat waktu ghargharah sekalipun sah juga. Dia. Setengah dua tu. Khilaf dengan Imam Abu Mansur kepada sah taubat. Isyari kata boleh. Orang asal dia orang mukmin, taubat dia kata pun sah lagi. Masalah khilaf ni benda tak ada kata teratur lah. Harap besar. Maka kita orang mukmin kena ada harap besar. Harap besar kepada Allah inilah masuk dalam husnul zanni
elok, bagus, engkau baik pada Allah. Diampun dosa. Itu dia dah. Soal. Adakah dikabulkan taubat orang itu dengan dalil yang putus? Orang mana? Orang mukmin yang orang dengan dalil yang putus. Dengan dalil ijtihad dan bersahabat dan ulama. Orang itu mana? Orang mukmin yang duk lerah dia taubat dia lagi dah. Sebelum cabut nyawa sungguh. Dia duk sedar akal, dia duk molek lagi. Dia sakit nak rubik lah. Jawabnya dengan dalil putus dalam hak orang yang kafir. Jikalau bertobat dengan masuk agama Islam, hanya ittifaq Abul Hasan dan Asy'ari dan Iman Abu Mansur. Dengan dalil yang putus pula dalam hak orang yang mukmin, jikalau bertobat ia daripada dosanya atas kaul Imam Abul Hasan Asy'ari. Habis kata dalil putus, dia kata betul semua mata. Kenapa ayat tadi? Ayat tadi roh bukan tak terima dengan nasnya dan umum ayatnya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sudah alih kata mukmin, taubat olehmu kepada Allah Ta'ala sekalian. Hei orang sekalian mukmin, laki-laki dan perempuan. Dalil kata terima, la'allakum tuflihun. Perkataan la'alla di dalam Al-Quran Al-Karim mengenai dengan najak ini dengan makna sangat, bukan mudah-mudahan, supaya kamu didapati rahmat, dirahmati akan kamu. Siapa yang beri rahmat? Allah. Apa yang lebih tinggi rahmat? Keampunan pada dosa. Itu tinggi-tinggi rahmat bagi manusia. La'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Itu dalil. Dan kata-kata ijtihad lagi. Itu dia. Itu mana kata dalil ijtihad? Dalil ijtihadnya Tuhan Maha Murah. Kita minta dia masa lebih cepat, lebih lagi Tuhan beri. Kalau kita sedar. Dia dah. Lebih amat sangat dah dia. Dia akan berjaga dah. Takut berjaga dah kau dah. Dan dalil-dalil riwayat-riwayat daripada umat-umat dulu dan lana. Itu dia. Itu macam ijtihad. Habis. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Syekh Ibrahim Al-Laqani tu mata ni lah. Dan Syekh Abdul Salam, orang buat syarah bagi kita ni, bagi Syekh Ibrahim ni. Dan pula Imam Abu Mansur yang telah rajah. Kata gapo? Kata takdilah diterima akan tobat bagi orang mukmin semata-mata. Masa mana tak kira. Ulama dia cari jalan biar luah perasaan gitu. Luah harap apa? Ada dalil sikit sebanyak dia tak tuduh. Kata Tuhan tak beri. Dia memperyakinkan kita akan luahnya rahmat Tuhan dan Tuhan Arhamur Rahimin. Maha boros. Naknya balik hamba ni jangan sombong. Salah mengaku salah. Tak sedar perasaan lah, tak sedar perasaan. Kata nak lompat 1,000 dia tak ada jalan sekarang. Kalau Tuhan tak bagi. Kalau Tuhan tidak kurnia. Dan menyebut musannif radhiyallahu anhu daripada kulliyat ya panggil kulliyat yang 5 yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas sekalian umat manusia, umat Nabi Muhammad, daripada anak cucu Nabi Adam,
kuliah yang 5 daripada anak cucu Nabi Adam. Daripada umat Nabi Adam, daripada anak cucu Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iaitu kuliah yang 5 ini masyhur. Kata orang Arab dengan menamai hifzu kulliyah, menjaga akan semua perhimpunan. Mungkin nak jaga semua perhimpunan di kau. Apa dia kuliah? Semua perhimpunan. Yakni memelihara akan perhimpunan yang 5 tu. Yang 5 perkara yang lagi akan datang insya-Allah. 5 perkara ni orang panggil wajib melihara, jaga, kawal, bedung kuliah yang 5 ini. Jangan berasa lepas, jangan berasa sombong, jangan berasa sakit. Kena jaga 5 ni. Kalau tidak, cacat kedudukan engkau sendiri daripada 5 ni. Ini bagaimana? Wahid zudini summa nafsim mal nasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajab. Semuanya wajib hifzudinin, wajib mempelihara agama pada dirimu. Kena jaga mulut lidah dan perbuatan kamu daripada telucuk agama pada diri kamu, telucuk Islam. Bunyi pendek je, wajib menjaga agama pada dirimu. Maka kita kena tahu, kena belajar bagaimana, apa sebab terkadang terlucu agama orang tu tua dia rasa comel lagi. Kedudukannya nampak berlaku dan bertikah laku dengan beragama berislam, tapi Islam lucu baik karena dia tak pelihara, dia tak jaga. Jaga agama supaya tegak dan teguh, tetap pada dirinya, dari hatinya, tubuh badannya. Itu wajib. Satu kewajipan suku pula tu. Tambah. Agama dah ada, wajib pelihara. Jangan jadi lucu agama. Maka perkara lucu agama kena mengaji bak dia. Bak lucu agama tu apa dia? Setengah daripadanya mahalah benda haram. Hak tu rakyat haram 100%. Hidup halal. Maharam ke benda halal. Dia tak ada haram tak, menghidup halal dia. Dia juga. Kena belajar. Kena biar kena. Jangan hukum tu, aku benci cikgu tu. Kata tak orang lain dia. Jangan. Hukum tu hai. Jangan ambil hukum apa pun. Lama lucu, tak ada bahasa-bahasa. Orang pah jadun bu ke. Nampak pah molek, nampak apa dah? Nyipu tu molek dah. Tapi pasti burau. Gapok tunjuk lagi berat lembu tu. Ada. Orang panggil apa tu? Nyipu dia. Nyipu dia tu. Semua nafsun wajib hifzudinin, wajib hifzudinin, wajib kaya agama. Semua nafsin kaya diri. Jangan menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Mati kau, mencacatkan anggota kau, menimbulkan keberatan sakitnya, dan lain-lain lagi. Menasakan diri sendiri. Dosa besar. Dosa besar. Malam wajib hero harta, jangan ngenak, jangan bazir, jangan belajar, jangan belanja harta kepada yang dilarang oleh syarak. Boroskan belanja harta kepada yang disuruh oleh syarak jika ada, tidak menekan akan perasaan. Nasab wajib jaga nasab keturunanmu. Jangan hidup beranak boleh, anak nak ada menikah tak boleh. Orang panggil tak ada nasab. Orang celaka nasab.
Ugamu, tubuh badan diri, lembaga, keturunan, wa misluha aklun, akam, yang hidup bengong kidimu tu. Nah, misak, hak punuh otak, minum jadi punuh otak, makan daun jadi punuh otak. Oh panda daun makhluk Tuhan juga. Ya. Babi pun makhluk Tuhan, lebih ada makan. Kekek panda. Wa irdun. Yang kelima, meruah diri. Jadi orang cidik ketua atau gitu kan, perangai apa budak tak pakar, jalan dengan jalan kena tengok ulap. Meruah diri. Nak kata kau ikut berasa duit mulut tak ada ukur. Nak mengepek ke anak subuh nak babi kata ke anak apa ni. Muih gini masa nak bengong kata begini. Tak ada menjaga meluah diri. Nak lagi bengong lagi begini. Apa pasal pula ada yang daya. Boleh cucu lah. Sikit pada dah kacau lagi. Tak ada jaga meluah diri. Nah. Duk kedai kopi kamu selak kain siapa kenu kopi pohon tak ada jaga meluah diri nak ada apa dah contoh kiki banyak lagi lah meluah diri kena jaga nah makan aja dari segi makan minum dan sebagainya irdun meluah diri jangan merusakkan akan keharmonian diri, simpan santun diri, akhlak mulia wajib dijaga semua. Jangan jadi peminat ilmu, tu tak boleh. 5 perkara ni wajib. Maka hari-hari orang Muslim dia tak ada ingat ni, tapi jaga diri dia, boleh pahala 5 perkara ni. Dia tak khabar pada. Tapi tu akhlak mulia semua jaga tu. Ini amalan hasil pahala tak ada kena niat cikgu. Komplit dengan mung Islam, menjaga semua ni. Duduk ke kamar hari dia tak tahu nak mengaji, tapi 5 perkara ni terjaga pada diri dia. Dia boleh pahala lebih pada pecing tu. Pecing lagi betul pahala. Ni siapa pergi asal terima saja. Tu dah. Tapi wajib jaga. Sebab tu kita ditutup tobat semua banyak. Kadang-kadang kita tahu ni kita silap, kita duduk tobat semua ampun. Tak banyak pun asal, siapa pergi esok tak ada kena kira hak salah tu satu besar dah. Amalan tak banyak tapi tak ada kena cek hak salah. Tak ada apa satu dah. Senang duduk. Yakni wajib atas tiap-tiap mukallaf itu memeliharakan 5 perkara. Pertama memelihara agama, dikanak agama ni Islam. Pasal apa boleh kata agama? Kita mengaji kat Islam. Agama di sisi Allah Ta'ala, innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala itu agama Islam. Ada. Dan arti agama itu, kata Islam, barang, hukum hakam, mana? Ajaran, iaitu barang suatu yang memerintahkan Allah Ta'ala bagi hamba-Nya daripada sekiranya hukum. Itu bagi agama. Kata hidup mengenai dengan diri sendiri, mengenai dalam rumah tangga dia, dengan anak isteri, dengan ahli dia, 2 ibu bapa dia, kerabat dia, ashab tua dia, menantu dia, semua ada hukum belaka. Sahara dia. Okey, apa dah? Hukum tu hukum ni semua. Bak ibadat, semaya, puasa semua. Kena jaga agama ni kerja amnya. Kalau hukum tadi. Maka dia harus sekali-kali membenasakan ia akan agama. Akan agama ke apa? Ajaran semua tadi. Orang goyah kita tak tahu. Nak mengaku tak tahu dulu, belajar dia tahu. Ni aku tak bisa dengar bahawa jangan mudah. Banyak orang jerabah mulut. Dia tak ada lah mana. Di segini tak ngaji. Ngaji hak lain bijak lah. Tak lajak kau fikir. Jangan gaduh lah. Kita tidak engkar dia mau bijak di segi hak bijak tu.
Tapi bukan tiap-tiap bijak belako. Bukan semua benda rajin tu boleh kerak kayu belako cikgu. Misal nyukur batang gelek gerak pada pisau dah boleh tak? Oh, kira kamu molek lah. Tapi mata gelek jangan main ni, kalau putus lagi. Tapi mu nak gerak lepas pisau ya. Sekali puas lewat tak apa selalu tak. Bahaya diri pula tu. Dan sebab demikian itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala perang sabil dengan orang kafir atas kalian mukallaf. Pak jadi kafir habis. Yang kafir mustakman, ni cekek dengan umum. Kalau mana kenapa ya? Ada tempat dia. Cara dalam bak dia. Dan yang kedua hak wajib jaga, memeliharakan tubuh kita, lambaga kita. Dia kena tubuh ni lambaga, sebatas lambaga kita. Daripada baring membinasakan dia. Nak ui luka ko, sengaja nak ui cocok. Besar jarang berkali cocok, tak ada pasal-pasal, tak ada hadiah apa. Berdosa tu. Nampak dah duri sekelak sengaja ke sepak. Kita nak ui kena luka. Bukan apa-apa tak, sakit gigi wak. Tak ada. Tak ada. Tak baktu lah. Orang duk buat gambar tu bongat cocok. Dosa besar. Bukan tak pedih. Berkeruk. Dia berkeruk, dia comong kau tu pula. Kenal kan? Comong biuk dia. Itu buat nyanyi ke diri apa ni? Wajib jaga segala-gala. Daripada sekecil-kecil perbuatan yang merusakkan dalam baga kamu dengan tempat sebesar semua berdosa. Tidak dibenarkan. Sehingga sengaja menjagakan diri daripada tidur semata-mata nak benda haruh, walaupun benda tak haruh merusakkan dirimu, jangan. Gapo nego cikgu. Sampai 10 hari tak ada tidur malas iya. Karena sehari-hari boleh berapa? 5,000. Nak ke dunia. Tak ada sampai sebulan. Di hospital tak payah ubat ni cari. Nah, 5,000 sehari, 12 hari, boleh 1,000 baru. Di hospital payah ubat nak cari. Siapa yang menyakitkan kamu? Bukan hospital. Siapa yang memahalkan ubatmu sendiri? Ngenak. Kalau gitu, saya ya dah waja'alnal laila libasa. Malam untuk bertenang. Waja'alnan nahara ma'asya. Menjadikan siang untuk mencari kehidupan. Jangan lampau lah. Ini malam pun tak tidur, tengah hari pun tak ada jenera. Habis cerita. Tak apalah dia umur 20. Umur 2 tahun kerja, umur 27. 22 baru. Saya ingat dah tua jalan. Ada belakang. Darah tinggi, buah pinggir. Jantung, paru-paru. Fikir pula tak boleh kajian dan sepak bini macam. Pasal apa? Mu tak jaga diri. Orang koning buat koning. Kenapa? Duduk nafsu. Maka tidak selamat duduk semata-mata nafsu. Mesti kena ajaran syar'u. Daripada benar awak kena lain lebih lagi lah. Dosa secara tubuh dosa tu. Kita tak sedar. Sabit penyakit dia tu. Dia main, tak ada tidur. Bukan main tak ada tidur. Tahu je ada kata sabak begitu tak sedar. Tuhan jadi siap dah. Rasul hak Tuhan jamin. Keelak ke dan kebaikan. Tuhan kata wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Kami tidak jadi lembaga tubuh Rasul sekalipun tak makan tak minum. Bila tak makan tak minum, tak tidur tak bangun, tak ada. Dan dia tak kekal. Kita manusia lebih lagi lah menjaga. Wajib melera daripada barang yang membinasakan dia. Maka tidak harus membinasakan tubuh sendirinya. Atau lainnya. Paksa juga suruh bini tu jaga angkat. Nak nego. Tak boleh tidur. Duk ngano lagi. Allah besarnya tak baik. Ini duk ngano lagi. Ada anak kecil lagi. Paksa lagi.
Ucap tu Nah, tak ada darah dalam gosi tu. Apa boleh kata gitu lalu. Allah besok suruh tak dengar. Kamu banyak juga dengan budak-budak ni tak dengar. Bui ni kalau dia tak bisa makan, payah nak telan. Dia nampak pitih tu. No, setahun lebih. Tengok jalan. Nak buat gapo lagi dah tak? Na'udzubillahi min zalik. Turutlah yang diajar di dalam Al-Quran. Nak boleh banyak boleh sikit, itu taksih Allah Ta'ala sediakan dah. Supaya mung tu tak apa hari yang boleh makan. Nah, tak bengang otak di dalam menjadikan abdi dan hamba tu cukup. Jangan gaduh. Bukan tak sik maju ni koyak ni. Majulah macam ni. Badan sehat, duduk ke subuh, keadaan tenteram, nak ke balik. Atau lainnya dah. Maka dia dah harus membasuhkan tubuh sendiri. Atau lainnya. Yang maksum darahnya. Tubuh dia sendiri tu dipelera akan darah tak sen, akan nak ikut sen. Dicocok dia baru jadi luka dia apa. Dan artanya. Nah. Apa? Dan yang kedua wajib memelihara akan artanya. Kat ni tubuh kita dan artanya. Dengan dalil nas. Wajib pelihara harta ni. Apa mana pelihara? Jangan bazir. Jangan ngenak. Dia ada ukuran. Nah. Di segi bazir innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang bazir ngenak harta, apa mana bazir? Guna harta tak kena tepat. Bukan dia mau piti banyak, beli alat guna hak molek, itu tak bukan bazir. Nah, kita tak nak berteh hak orang. Tuhan kurnia mudah kepada kita. Beli kereta hak molek, bazir ke? Bukan bazir tu. Nikmat Tuhan. Hak bazir ni beli kereta molek. Parking situ kau cibut tak? Aku buat garis kau sini mau pakai kau itu. Boleh kena. Tu bazir. Kalau itu orang tak say bazir, dia duduk ke dia ukur dengan perintah dan aturan hidup yang cukup sempurna. Jangan orang sebab salah lah, biar cukup. Kena molek. Nah, jangan molek. Sebab demikian itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala hukum qisas. Orang bunuh orang tak ada pasal-pasal kena bunuh balas tu dia sabar. Nah, kerana jaga diri. Atau orang menasukkan tubuh. Habis. Dan yang ketiga, kita baca fiqh sikit ya. Anda sinilah. Dan yang ketiga, kita baca semula insya-Allah.